baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para solihin, budak, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada hari ini. Sambungan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة بنعمتي تتم الصالحة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'. Terima kasih kepada pengacara untuk kuliah pada ayat yang menuju asar. Sebenarnya nak kuliah asar jugalah sebenarnya. Subhanallah, nak kata zuhur dah hujung. Subhanallah, sebab kuliah ni adalah gantian. Jadi dia kena ikut masa saya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah izin. Mudah-mudahan ada kebaikan. Dan keizinan Allah ini adalah satu keberkatan yang luas untuk seluruh keluarga besar Gabungan Iman ini, termasuk seluruh ahli jawatan kuasanya dan AJK-nya. Alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat yang bersama di FB Live, pertama kali bersama Gabungan Iman ini, jamaah Gabungan Iman ini. Saya ada FB official saya sekarang ni, Alhamdulillah. Ustazah Nur bintu Kasmuri. Boleh jemput singgah bagi yang ada FB. Kak Amira dihabarkan tak ada FB. Mudah-mudahan ada FB lah untuk kebaikan, bukan untuk perkara-perkara lain lah Kak Amira, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, kalau tak ada pun, saya percaya Allah tetap akan menghubungkan kita dengan mana-mana majlis ilmu yang lain. Kalau tidak di FB saya ini. Tapi kalau ada, dia boleh buat revision lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita mulakan untuk pengajian kita pada petang ini, insyaAllah, untuk pengajian kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, insyaAllah. Sebelum itu kita mulakan dengan bacaan daripada pengamalan suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 insyaAllah bersama, dan insyaAllah juga 10 ayat yang terakhir, kerana bagi kuliah ini kita akan ada masa yang panjang untuk bersama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu salihah. Boleh saya minta masa sekejap tak? Sebentar je sekejap. Sebab ada sahabat saya call saya. Mira, screenshot Mira. Screenshot Mira share dah dekat grup WhatsApp JNI. Dah bagi Audience kakak ni. 48. Selalu ramai. Dah screenshot dah bagi kakak. Jangan bagi kat akak. Akak tak boleh nak share sebab akak guna dua-dua. Mira terus ke grup. Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di MB, terima kasih singgah. Juga sahabat yang baru masuk di bersama jamaah Waalaikumsalam warahmatullahi kuliah asar ni lah. Sama keluarga besar Gema Nur Iman ini. Alhamdulillah. Kita tambah sedikitlah amalan kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti biasa sebelum kita memulakan pengajian kita dengan bacaan amalan sebelum niat sebelum pengajian dan amalan bacaan amalan sebelum pengajian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaitu ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu shalihah. Mudah-mudahan suara saya jelas di Google Meet. Insyaallah. Alhamdulillah. Jelas. Kak Amira dengan Ustazah. jelas alhamdulillah. Terima kasih kerana bagi respon. Alhamdulillah. Minta maaf subhanallah walillahil hamd. Waktunya Cuma diawalkan Ustazah, sedikit. Line Ustazah tak macam malam. Saya? Sangkut. Bila tengah cakap tu dia banyak lag. Dia banyak berhenti sekejap. Dia banyak mungkin sebab dekat pejabat saya ni memang ada sedikit lag sikit. Tapi kalau dia ada lag tu saya buat sebab memang line dia kat sini kan. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan walaupun tak berapa clear, mudah-mudahan masih boleh didengari insya-Allah. Boleh tak? Boleh faham, Okay, masih boleh faham insya-Allah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad wa alihi wasallam. Kita akan menyambung sumber-sumber fake hari ni. Sumber-sumber fake Islami ni. Betul Kak Amira insya-Allah? Ya. Sumber-sumber So fake kena naik Islam. gas. Surat 11. Kita sumber-sumber fake Islam ni kita muka surat sebelah dekat buku. Tapi sekarang ni saya cuma ada PDF ni je. Jadi kita dah masuk sumber yang keberapa? Yang kedua dah selesai kan? Kita akan masuk al-ijma' hari kan? Betul tak? Dah masuk yang 3 insya-Allah. Sumber fake Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli wa sallim alaihi sebagai sumber yang terbesar selepas okey. Betul. Terima kasih Kak Zarina. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk utama bagi fake Islam ini, kita kena kenal sumber yang ketiga terbesar. Di mana sumber yang ketiga yang terbesar ini adalah yang disebutkan, yang diberi sebagai nama al-ijma' ini. Al-ijma' ni dalam bahasa Arab, dalam maksud bahasa Melayu kita ni, dia adalah persetujuan semua ulama mujtahid yang berijtihad. Mujtahid ni ulama yang berijtihad, ulama yang memberi pandangan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada satu-satu zaman berkaitan dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita ini bermula dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengambil persepakatan ataupun persetujuan di mana di kalangan selepas kewafatan Nabi tak ada lagi mukjizat yang akan diturunkan oleh Allah. Juga tidak ada daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Segala-galanya sudah sempurna daripada Al-Quran juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa al-ijma' ini menjadi salah satu daripada sumber utama? Kerana apabila para ulama sama ada pada zaman para sahabat Rasulullah lah, kat situ sahabat Rasulullah atau selepas sahabat Rasulullah, mereka bersepakat terhadap satu hukum syarak. Hukum syarak ni yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam
Quran dan juga yang telah diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis Nabi, hadis Nabawi dan juga hadisul Qudsi. Itu kena faham. Hadis ada dua. Hadis Nabawi dan juga hadis Qudsi. Jadi bila mereka juga bersepakat untuk membenarkan dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menerima segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi ini, maka mereka menerima, kita juga wajib menerima apa yang mereka persetujui, berpandukan kepada Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Jadi dalilnya hukum beramal dengan ijma' al-ulama ataupun di kalangan selepas kewafatan Nabi ini adalah para sahabat. Kemudian nanti kita akan tambah lagi mengenali bahawa ijma' ulama ini, subhanallah, dia bukan sahaja para sahabat. Dia selepas sahabat ada tabi'in. Selepas tabi'in ada tabi'in. Selepas tabi'in ada salafus soleh. Ulama'ul amilin. Saya pernah masuk kelas Gemundur Iman ni masa tu bercerita tentang fasa-fasa yang disebutkan sebagai salafus soleh. Kalau tak silap saya. Kan? Jadi ini adalah perjalanannya. Perjalanan yang segala dalilnya ialah bahawa Nabi SAW pernah menyatakan bahawa para ulama Islam ini tidak akan bersepakat dalam keadaan yang perkara sia-sia dan sesat. Oleh itu, apa yang disepakati oleh para alim ulama selepas aku ini, kata Nabi SAW, dia adalah benar dan wajib beramal dengannya. Wajib beramal dengannya. Jadi, dia salah satu daripada cabang sumber untuk kita benar-benar beriman kepada apa yang telah wajib diambil dan diikuti. Okey, diikuti. Dia beriman kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tetapi dalam bab fiqh ini, bila cerita pasal ulama, kita wajib mempercayainya dan tidak boleh kata tidak, mengikut apa yang telah dibagi tahu oleh Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan hadis Nabi daripada Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa radu'an, bahawa Nabi SAW Kak Azrina, subhanallah. Allah SWT. Suara saya tak dengar. Sangkut, saya dengar nama saya je dipanggil. Nak gerak So, gerak tu. Allah SWT. Okay. Bahawa berdasarkan daripada hadis ini, daripada Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa radu'an. Subhanallah, sekejap saya cuba tukar saya punya line dia sekejap. Allah SWT Muhammad. Subhanallah. Mudah-mudahan boleh lah. Sekejap saya masuk siap. Boleh mudah-mudahan boleh lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, cuba insyaAllah. Sahabat-sahabat yang mulia. Boleh insyaAllah. Di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa Abu Basrah Al-Ghifari ini mendengar daripada Rasulullah SAW, Sa'altullah Azza wa Jalla alla yajma'a ummati ala dhalalatin fa'a'taniha. Aku bermohon kepada Allah SWT. Siapa yang bermohon? Nabi Muhammad SAW bermohon agar Allah SWT tidak menghimpunkan umatku ini dalam perkara kesesatan, lalu Allah memperkenankannya. Dan umatku ini yang disebutkan adalah para sahabat terutamanya di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di mana contoh pendapat para sahabat ini yang bersepakat bahawa seorang yang meninggal dan dia meninggalkan
meninggal dunia itu meninggalkan datuk daripada sebahagian harta pusakanya itu, dan apabila si mati itu tidak ada anak lelaki, kemudian bapanya sudah meninggal tapi ada datuk. Ini tak ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di mana disitulah pendapat para sahabat Rasulullah SAW, naikkan sikit ya, Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan dengan harta pusaka ini, dia boleh mengguna pakai pendapat sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah SAW sudah tiada. Dan ketika itulah para sahabat bersepakat bahawa datuk boleh mendapat 1/6 daripada harta peninggalan si cucu dia tadi tu. Kerana dia tak ada anak lelaki dan dia tak ada bapa yang sudah meninggal dunia juga. Jadi martabat ijma' ni merupakan sumber rujukan yang ketiga terpenting daripada sumber-sumber hukum. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita bukan kena tengok Al-Quran dan Sunnah aja. Bila kita belajar fiqah ni, dalam bab fiqah khususnya lah, dari segi tauhid, dia ijma' ulama' ni tidak sebesar dan seluas martabatnya dalam fiqah, tetapi tetap ada. Sebab dalam tauhid dia ada, dalam kalau kita ni dengar macam kita belajar tauhid al-uluhiyah dengan ar-rububiyah semua tu kan, tauhid as-sifat semua tu, dalamnya kat situ kena berpegang dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam tauhid. Kat situ tauhid. Tapi dalam fiqah, cerita martabat ijma' ini adalah dia berkaitan dengan bagaimana ulama bersepakat dan perkara itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak terdapat sesuatu hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka bila diselidiki berkaitan dengan dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka mereka bersepakat dia tidak bercanggah dengan apa yang Allah dan Rasulullah telah berikan. Maka bila mereka semua dah bersepakat, duduk sama-sama, bermesyuarat tu bahasa sekarang. Mereka bukan setakat bermesyuarat. Mereka kena duduk ijtima'. Dia kena duduk sama. Kalau sekarang kita boleh tengok para mufti lah. Para mufti ni dia kena duduk dalam 2-3 hari atau seminggu untuk keluarkan mana-mana fatwa. Begitulah. Lebih kurang begitu. Jadi zaman sekarang ni kita tak ada, zaman para sahabat tak ada, tabi'in dah tak ada, tabi'in dah tak ada, salafus soleh tak ada. Yang tinggal ni adalah warasatul anbiya, iaitu para alim ulama. Yang duduk sekarang ni yang paling tinggi dekat negara kita ni adalah para mufti. Jadi mereka duduk sama-sama, mereka ni boleh dimasukkan dalam martabat sebagai ijma'ul ulama', tetapi mereka tidak membuat hukum yang baru. Mereka akan jadi kaitan dengan Al-Qiyas nanti. Dia akan masuk kepada Al-Qiyas bila zaman sekarang mereka duduk bersama, kemudian mereka cari, ada tak hukum-hukum yang pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat berlaku, tapi tidak ada zaman sekarang, tapi dia menyerupai. Sebab itu fiqah ni, dia akan tengok Al-Quran, dia tengok sunnah Nabi, kemudian dia akan tengok ijma'ul ulama' daripada zaman sahabat dan selepas sahabat sehingga zaman salafus soleh. Zaman salafus soleh ni selepas tabi'in. Lepas tu tabi'in ada salafus soleh. Salafus soleh ni ada 500 tahun pertama, 500 tahun kedua selepas kewafatan Nabi SAW. Sehinggalah zaman sekarang. Jadi semua itu sudah ada disepakati, cuma akan diulang semula dan menjadi rujukan. Itulah martabat ijma'ul ulama'. Dan dia juga tidak boleh ditolak, kerana bila dia ditolak, seperti menolak apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini bahaya kalau bab fiqah tak boleh cakap, aku tak nak ikut ijma'. Tak ada. Dia belajar fiqah ni Al-Quran, sunnah Nabi, kemudian ijma'. Kemudian ada satu lagi ni, dia ada Al-Qiyas. Cerita Al-Qiyas ini adalah berkaitan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara lain, yang dinaskan hukumnya kerana ada persamaan sahaja. Illah ni bahasa Arab. Sesuatu hukum pada keduanya.
Dia hukum tak ada benda berlaku zaman sekarang ni, tak ada berlaku zaman Rasulullah. Tetapi ada perkara yang dia lebih kurang sama dia punya elah dia. Elah dia apa? Elah tu maksudnya menyebabkan dia jadi apa? Dia jadi sebab dia. Persamaan sebab dia tu zaman sekarang dengan zaman Rasulullah. Zaman sahabat. Oleh itu hendaklah merujuk kepada Al-Qiyas apabila dah tak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada daripada sunnah Nabi, tak ada daripada ijma' ulama', kita ambil Al-Qiyas ini sebagai sumber hukum supaya bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faham tentang qiyas ini, dia akan menjadikan hukum itu akan sama seperti hukum yang berlaku pada zaman Rasulullah juga zaman para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum wa radwan. Martabat Al-Qiyas ini adalah sumber rujukan yang keempat. Dia adalah sumber rujukan sama macam Al-Quran, sunnah Nabi juga ijma' ulama'. Cuma martabatnya yang paling akhir. Dan Al-Qiyas ini mempunyai rukun yang tersendiri kerana qiyas ini kena tengok 4 perkara yang utama. Perkara utama dia apa? Dia kena tengok perkara asal tu yang menjadi asas untuk dikiaskan. Perkara asas tu ada tak hukum dalam Al-Quran dengan sunnah? Dia mesti ada hukum tu dalam Al-Quran dan sunnah. Dia mesti ada perkara asal. Kemudian dia ada perkara furuk. Furuk tu perkara yang berlaku sekarang. Ataupun zaman dalam 500 tahun yang ketiga ni lah. Selepas kewafatan Nabi. Dia kan 1500 tahun kan. 500 tahun pertama, 500 tahun kedua, 500 tahun yang ketiga ni adalah zaman moden yang pelik-pelik lah hukum ada keluar. Nanti kita tengok apa contoh hukum dia. Kemudian dalam martabat qiyas ni, dia kena tengok ada tak hukum asal tu ada nas tak? Hukum asal yang disamakan tu ada bukti ke tidak daripada Al-Quran dengan sunnah? Dia mesti salah satu kena ada. Kalau dia tak ada bukti daripada Al-Quran dengan sunnah, dia pun tak boleh dijadikan Al-Qiyas itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi subhanallah walillahil hamd, bila kita melihat perkara ini, dia kena ada perkara yang keempat yang terbesar iaitu illah. Bahasa Arabnya disebut sebagai illah. Kenapa disebut illah? Illah ni adalah salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan asbab sesuatu hukum itu boleh disamakan dengan hukum semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi ibu sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, martabat Al-Qiyas ini juga adalah satu perkara sumber hukum yang wajib kita percaya dan kita tak boleh tolak. Contohnya, atas sikit Kak Azrina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Al-Qiyas, Allah SWT mengharamkan arak sebagaimana yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Betul kan? Al-Quran tentang pengharaman arak ni confirm haram. Arak. Ilahnya kerana arak diharamkan sebab arak itu diharamkan kerana dia memabukkan dan boleh menghilangkan akal fikiran dan boleh menghilangkan kita punya kewarasan. Akal fikiran tu hilanglah waras. Maksudnya kan? Apabila didapati mana-mana zaman sekarang minuman yang namanya bukan arak tetapi dia memabukkan. Ada tak zaman kita? Bagi saya contoh satu. Bagi contoh. Ketum. Tahulah saya. Air yang zaman sekarang Tuak. nama dia pandai. Salah satu daripada tuak. Lagi satu dia tak guna arak, bukan tuak saja. Dia guna ada satu istilah. Ingat tak? Orang Malaysia ni ada gula Melaka yang namanya nira. Nira tu kalau disimpan, dia boleh jadi air yang memabukkan. Betul? Ya. Dia masih sama. Kita pakai Dekat FB ni ada cakap air ketum. Air ketum ni kalau minum sikit, dia jadi ubat. Tapi kalau dia jadi banyak, dia akan jadi memabukkan. Jadi air ketum tu pada asalnya adalah halal. Air tuak tu sebenarnya kalau ikutkan, kalau dia tak disimpan, dia sebenarnya adalah air daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak silap saya, tuak ni dia daripada orang India punya tu. Minta maaf kalau saya silap. Dia dari macam
subhanallah yang warna putih-putih tu apa nama dia? Saya lupa pula nama petang ni. Yogurt, Subhanallah. Apa Kak? apa yogurt tu? Apa? Yogurt, yes. Yang yogurt tu lah. Ah. Tairu. Ragi atau Ya, yogurt tu Tairu. Tairu. Tairu tu kalau ikut buat masak nasi biryani dia sedap. Masak nasi biryani dia tak memabukkan kalau kita makan nasi tu. Tapi bila dia disimpan, kemudian dia minum, kemudian dia diletakkan pada ragi pun boleh juga. Ragi tu kalau disimpan dia masam, kemudian dia boleh kalau kita minum lah, tapi ragi kita tak minum. Ragi ni kita buat makanan kan. Tapi kalau tiba-tiba kalian makan apa ragi tu apa Macam yeast tu Ustazah. Kita buat apam. Dia macam yeast tapai. lah. Tapai. Bukan tapi Kak, tapai. Tapi tu lain. Tapai. Jadi tapai. Tapai tu kalau tiba-tiba Allah Ustaz Muhammad, kakak-kakak semua tiba-tiba makan dan boleh memabukkan dan dia jadi haram. Macam tu. Kelakor juga tapi jangan main-main, ini dihukum tau. Kan. Dia boleh menghilangkan akal. Tiba-tiba makan tapai pening. Lepas tu mamai. Lepas tu tak sedar. Kan. Jadi perkara-perkara ni dia tak ada, hukum tapai tak ada dalam Al-Quran. Okey? Hukum ragi tak ada. Hukum tuak tak ada dalam Al-Quran. Tak ada dalam hadis Nabi. Subhanallah. Tak apa Kak Maimunah. Allah SWT Muhammad boleh menceriakan suasana petang-petang ni yang ngantuk ni kan. Sepatutnya kelas petang ni mencabar ni. Jadi Alhamdulillah cabaran ni disahut lah oleh sahabat-sahabat ni kan. Boleh singgah ni kan. Allah SWT Muhammad. Maka kias ini sebab itu bila ada saja contoh lain. Bukan saja air tuak ke air nira ke apa saja air. Kalau tiba-tiba dadah tu adalah konsep yang lain pun sama hukumnya. Lebih kurang. Sebab dia menghilangkan Allahumma salli ala Muhammad. Menghilangkan apa? Akal fikiran dan juga kewarasan. Bila dia hilangkan kewarasan Allahumma salli ala Muhammad, maka itulah yang menjadikan perkara itu haram untuk diminum ataupun dimakan. Jadi hati-hati ibu-ibu yang kalau ada buat tapai ke buat apa, jangan tiba-tiba dia minum dia mamai, itu haram jadinya nanti kan. Wallauzubillah min zalik. Tuak pentoni pun samalah. Itu adalah daripada perkara-perkara yang tadi itulah. Apa warna putih tu apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tairu. Bukan ragi. Yang lagi satu tadi. Tapai tu lagi. Apa? Yogurt ke apa? Yogurt. Yes, yogurt. Tairu. Tairu atau yogurt tu. Saya beli yogurt. Kalau saya biarkan lama dekat dalam icebox saya, kalau dia lama-lama dia akan berbuih. Tapi dia ada satu bau yang ada orang kalau minum Tairu tu dia akan suka bau tu. Subhanallah. Jadi itulah penyebab kepada perkara ini dikiaskan dengan arak dan juga perkara-perkara yang memabukkan ini yang telah diharamkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Quran lah yang paling tepat lah dia punya hukum tu. Subhanallah. Jadi sesungguhnya inilah sumber-sumber hukum syarak. Ibu kena kenal ni. Sebab saya ada terbaca komen tu, kias ni yang selalu tak dengar. Yang selalu yang jarang kita dengar, bukan selalu. Yang jarang kita dengar. Dan apabila kita dengar sekarang ni, perkara ini berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana satu-satu hukum itu akan diberi keputusan oleh agama ini, oleh alim ulama itu, maka kias ini perlu kita pelajari dan wajib kita fahami. Sesungguhnya ini adalah sumber hukum syarak dan penjelasannya insya-Allah yang terperinci kita akan belajar dalam usul fiqh. Usul fiqh ni perkara lain tau. Usul fiqh ni bukan fiqh. Tapi nak belajar fiqh ni pun ambil masa yang sungguh-sungguh perlu masa yang sangat panjang. Kalau nak belajar usul fiqh lagi panjang lah. Sebab kami dulu belajar usul fiqh dengan fiqh sekali. Jadi berpuluh tahun lah kami belajar sebenarnya. Berpuluh lah sebenarnya juga. Belajar dan belajar. Nak kaitkan mana-mana hukum,
dengan apa saja daripada Al-Quran dengan juga sunnah Nabi, dan akhirnya ada pendapat daripada alim ulama, subhanallah, dan juga pendapat daripada mereka yang selepas alim ulama tadi tu, sampailah ke hari ini yang disebutkan sebagai majlis fatwa. Dan kalau kat Malaysia ada majlis fatwa kebangsaan, dan itulah kita punya panduan yang paling besar supaya kita tidak lari daripada landasan kehidupan kita dan tak jauh kita mengambil hukum hakam dan menghukum satu perkara itu dengan sendiri. Wala'udzubillah min dzalik. Okay, next. Jadi sesungguhnya kepentingan, yang ini saya sangat suka buat pencerahan berkaitan dengan kepentingan beriltizam. Bahasanya macam sangat bombastik sikit lah, beriltizam. Dia sebenarnya berazam je. Dia beriltizam dengan berazam tu lebih kurang sama. Tetapi yang paling penting, dia berniat, berazam, kemudian berpegang. Ini satu perkara yang bila orang belajar fiqah, dia belajar tapi kadang-kadang dia tak nak pegang. Dan dia tak nak amal. Bahaya ni. Bila dia belajar fiqah ni, dia memang agak berat jugalah. Saya tak kata fiqah ni ringan tau. Sebab dalam belajar fiqah ni, banyak benda yang kita tak boleh buat. Tetapi dalam fiqah ni juga ada perkara-perkara yang Allah sangat beri kemudahan. Sampai ke satu tahap, kalau tak mati je, benda tu tak boleh, tak maksudnya kalau mati dah tak payah. Tapi dalam bab solat ada satu bab nanti dalam fiqah ni, tengah perang pun kena solat. Wajib solat. Yang kita ni bukan setakat perang, duduk santai-santai kat rumah. Lepas tu solat pula lambat. Lepas tu suruh jamaah pergi masjid. Pilih masjid mana nak pergi. Masjid ni macam tak best. Pula begitu. Inilah ujian kita akhir zaman. Sebab itu, bila belajar fiqah ni, dia sakit je tak solat. Sakit jangan tak solat. Zaman Rasulullah dulu, perang dia solat. Tahu tak? Berperang tau. Berperang pun solat. Sama ada dalam atas kenderaan, berjalan, merangkak, dah cedera parah pun tetap kena solat. Malulah kita dengan Rasulullah. Malulah dengan Allah. Malulah dengan para sahabat. Yang kita ni tak ada pun sampai tu. Okey, zaman sekarang ujian kita apa? Sekarang ni tengah apa? Banjir kan? Kalau kita buat Allahumma salli ala Muhammad, kajian kat banjir ni, berapa ramai orang yang kadang-kadang pun dia tak solat. Subhanallah. Aku pun tak faham kenapa dia tak solat. Dia kata banjir nak solat kat mana? Duduk atas kursi pun boleh solat sebenarnya. Tapi tak ada kursi Ustazah. Memang banjir semua jalan nak berenang. Kalau perang tu, tengah pegang angkat senjata boleh. Bermaksud kalau kalian tengah berenang pun niat untuk solat 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. 4 rakaat semua jadi 2 rakaat. Nanti kita akan belajar bab khusus. Jadi perkara ni belum cerita bab aurat lagi. Time raya, time hujan-hujan ni semuanya nak diangkat. Diseng-seng semuanya. Kan? Ini ujian, dalam ujian. Di mana bila kita belajar tentang fiqah, basah macam mana pun, kita lalu je lah. Jadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Dalam perang 2 rakaat. Dalam perkara-perkara yang tertentu, kalau banjir macam gini tak boleh, pun dia boleh jadi 2 rakaat, insyaAllah. Dalam hujan ni sahabat. Ya. Maknanya basah-basah pun boleh solat tu? Boleh, sebab kan kita yang tahu. Air kat sebelah tu kalau kita ni kan, kalau kita yakin air tu bersih, kita ambil wuduk lah. Kita ambil wuduk. Yang penting kita ada wuduk lah nak semayang. Tapi kalau tak ada wuduk, kita kena baru solat hormat waktu. Baru ada cerita solat hormat waktu. Tapi solat hormat waktu tu sebenarnya, kalau ada wuduk, dah tak kira hormat waktu. Itu adalah solat betul. 2 rakaat. Kalau tak boleh 4 rakaat. Kalau tengah banjir tu tak ada tempat solat, duduk je kat mana, atas bumbung ke kat mana, kita niat solat. Dalam air pun boleh solat. Betul. Macam mana Syekh Muzaffar yang dekat angkasa tu, dia boleh solat dalam keadaan terapung-apung. Apalah sangat kita duduk atas tengah air tu macam gitulah, lepas tu tiba-tiba tak solat kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa kita ni banyak sangat culas dalam
menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah. Solat dalam air, boleh terangkan? Solat dalam air ni contohnya kalau tengah banjir ni, kita memang dah tak ada apa-apa tempat. Memang tengah duduk macam gitu. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba handphone masih hidup. Handphone kita dah banjir ni tapi handphone masih hidup. Kita selamatkan handphone lah agaknya kan. Ataupun handphone tak ada. Tiba-tiba kita dengar masjid ke apa kan, dengar azan. Masa tu mana nak ambil wuduk kan, kata kan. Kalau air sebelah tu, kalaulah dia tetap berwarna, contohnya warna air tu kerana dia adalah daripada banjir tu dan dia berkeladak sikit lah. Tapi dia mengalir kan. Dia mengalir tu masih boleh diguna pakai secara minimum. Yang wajib je lah ambil. Yang wajib je ambil wuduk. Yakin bersih. Kalau tak, itulah kena solat hormat waktu. Itu baru dikira solat hormat waktu. Kalau masa tu tak ada wuduk, kemudian tak ada tempat. Contoh air memang kotor, memang tak boleh. Tapi air yang ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hujan turun dan banjir ni, airnya mengalir. Jadi bila dia mengalir, bermaksud air tu bersih. Bila dia mengalir, air tu bersih. Tapi kalau tiba-tiba kita lalu tu nampak benda-benda kotor, janganlah ambil air tu, biarkan lalu dulu kan. Kalau tak, memang kena solat hormat waktu. Tapi berapa ramai kita ni tak tahu perkara tu dan kita tak buat. Dan akhirnya kita tinggalkan solat. Kemudian kita cuma cakap alasan banjir itu tak boleh nak solat. Wahal tak belajar. Wahal kita tak cari guru untuk tanya. Kita tak tahu pun suasana perkara. Sebab kita banyak bagi bantuan kehidupan. Tapi kita tak bagi bantuan kita punya rohani. Apabila kita ditimpa mana-mana satu musibah sebegini. Jadi mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, sebab banyaknya begitulah. Tapi mudah-mudahanlah zaman sekarang ni lebih terbuka dan kita lebih mudah untuk belajar begini, maka bolehlah bertanya. Mana-mana para asatizah pun boleh. Sekarang ni dekat kelas saya. Jadi kelas saya ni kalau nak bertanya, bolehlah bertanya nanti insya-Allah. Tapi sebelum tu, cerita tentang berkepentingan, beriltizam dengan fiqh Islam ni dan berpegang dengan hukum ni, Allah SWT mewajibkan orang Islam supaya berpegang teguh. Wajib tau. Wajib belajar satu. Wajib berpegang dua. Wajib beramal. Untuk semua aktiviti kehidupan. Mana ada cakap aktiviti kematian je. Aktiviti kehidupan. Jadi selagi kita hidup, ada hubungan dengan sesama manusia, semua kena ikut hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ijma' dan qiyas tu sebenarnya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Macam saya katakan tadi. Apabila orang Islam mengharuskan hukum-hukum fiqh Islam ini ditinggalkan, bermakna mereka juga mengharuskan Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan. Dan perbuatan ini membatalkan keseluruhan agama kita. Wala'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita jadi kufur ketika itu. Wala'udzubillah min zalik. Jadi empat ini, Allahumma salli ala Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu musibah lah juga. Kita doakanlah mudah-mudahan bila sampai, sebab itu kalau kita lihat banyak-banyak musibah kat dunia ni, tiba-tiba masjid je tau yang kebanyakannya dia akan diberi keselamatan oleh Allah. Sebab itu rumah Allah. Maka mudah-mudahan mereka kalau dah sampai seminggu duduk kat masjid tu, mudah-mudahan mereka diberi rasa malu lah oleh Allah SWT dan mereka akan ikut samalah. Juga menutup aurat sekali lah di rumah Allah itu. Jadi kembali kepada bab Al-Quran, juga sunnah Nabi SAW, juga ijma' ulama', juga qiyas. Okay? Maka kalau semua empat-empat ni, kita hilangkan satu saja, ataupun tinggalkan satu, rasa-rasa macam tak nak ikut lah Al-Qiyas tu. Kita nak ikut Al-Quran dengan sunnah Nabi je. Kemudian ikut para sahabat, para alim ulama'. Tapi qiyas ni macam tak mahu percaya. Tak boleh. Dia akan membatalkan kalau tinggalkan salah satu daripadanya. Dia membatalkan iman kita. Wal na'udzubillah min dzalik. Dan ketika itu, mereka yang mengaku sebagai orang Islam dan mendakwa sebagai orang yang beriman, pengakuan tersebut tidak memberi apa-apa manfaat dan faedah lagi pada mereka kalau mereka dah menolak salah satu daripada sumber hukum yang empat ni. So hati-hati. So kalau sesiapa yang belum pernah dengar sumber yang keempat ini, hari ini sujud syukurlah dapat dengar. Sebab
Kalau tak belajar sumber yang keempat ni, kita buat tak tahu je nanti. Tiba-tiba, ada ke hukum, ada kan, zaman ni ada orang bertanya tau, masa saya belajar dulu, ada ke hukum dadah dekat Al-Quran? Jawapannya tak ada. Tapi dia ada Al-Qiyas. Itulah yang memberikan penyelesaian kepada hukum dadah itu menjadi haram. Kerana dia merosakkan akal fikiran. Ada. Zaman masa saya belajar tu, duduk sibuk. Mana ada dadah dekat Al-Quran? Kat Al-Quran ada arak je. Mana ada cerita pasal tuak? Mana ada cerita pasal apa tadi tu? Air ketum ke apa? Tak ada. Memang tak ada. Rokok pun sama lah. Zaman Rasulullah tak ada rokok tu. Rokok pun sama. Tetapi zaman para ijma' ulama' selepas salafus salih, rokok dah ada. Rokok dah ada zaman tu. Selepas tabi'in tu, rokok dah ada. Tapi rokok yang bukan macam rokok sekarang lah. Dia rokok tu pakai pipe pun. Yang letak sesuatu kat dalam tu. Kalau dia, itu orang-orang kaya, orang-orang bangsawan dulu memang itu dia punya. Bila syaitan diizinkan oleh Allah, kan? Arak tu juga daripada syaitan. Tembakau itu juga sebenarnya tembakau yang dibuat untuk perkara-perkara tu. Buat rokok tu adalah juga daripada asal usulnya yang Allah izinkan untuk syaitan berikan di dunia ini. Curut tu mahal tau. Rokok tu murah. Itu bukan setakat geng. Itu memang adik-beradik, sepupu sepapat, semua tu semua haram. Termasuk zaman baru sekarang. Zaman sekarang dia tak ada guna curut, dia tak guna pipe, tak guna apa tau. Dia guna vape pula. Sama lah. Vape pula dah tak ada. Diharamkan vape. Dia guna tiup pula. Dia perkataannya tiup pula. Bendanya sama. Semua itu adalah haram. Kerana mereka boleh melalaikan. Pembaziran jangan cakap lah. Tetapi dia boleh menghilangkan akal fikiran. Dan apabila dia ditegur, dia boleh jadi marah. Kerana itulah perkara ini menjadi satu perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Vape lagi bahaya Yang tiup yang baru ni lagi bahaya. Tapi dulu masa saya belajar dekat Mesir, dia ada satu. Ni. Saya pun tak tahu macam mana pada waktu itu, tengok macam comel dia benda tu. Tapi benda tu haram. Shisha. Sebelum ni dengar shisha kan? Kalau dekat Malaysia ada Ustazah. Ada Dekat agak Malaysia ni, Ipoh saya dia- tengok pun. dia bila datang orang Arab ni, dia bawa masuk shisha sekali. Dekat Malaysia ni. Saya dulu pun terbeli benda shisha tu. Sebab comel, dia kecil je macam ni. Tapi bukan untuk tak. Bukan untuk isap, tak. Pada ketika itu, bila tengok perkara tu, dia bukan guna tembakau, tapi dia guna buah-buahan. Tapi sebenarnya asalnya tembakau juga. Kemudian dia letak perisa. Restoran Arab ni memang ada. Kat Malaysia, sekarang restoran Melayu pun ada. Allahu Akbar. Dia dah beli sebab orang dah jadi trend. Jadi semua ni haram. Dia tak ada dalam Al-Quran. Benda-benda tu tak ada dalam Al-Quran. Tak ada dalam sunnah Nabi. Tak ada dalam ijma' ulama'. Tapi akhirnya, dia disamakan apa yang ulama' telah mengatakan. Apa saja yang membuatkan hilang akal fikiran. Hilang dia punya pertimbangan. Dan boleh memabukkan. Maka, dia adalah haram. Di sisi Allah. Dan juga di sisi Rasulullah SAW. Jadi penting untuk faham berkaitan dengan Al-Qiyas ini. Kerana dengan hukum Al-Qiyas inilah, maka kita zaman sekarang banyak perkara baru. Banyak perkara baru yang tak tahu hukumnya nak dikaitkan dengan apa. Dan dia dikaitkan bila diceritakan dengan perkara-perkara yang menyebabkan memabukkan dan perkara-perkara yang menyebabkan dia hilang akal, maka semua itu hukumnya haram. Jadi bagaimana kita ni nak melalui fasa kehidupan kita yang dalam kehidupan kita, keliling kita ni ramai sangat orang buat benda haram. Terutamanya rokok lah. Kita cakap pasal rokok je lah. Saya rasa dalam keluarga kita mesti ada dugaan ni. Saya pun sama. Kalau anak-anak saudara saya tu dia pakai vape ke tiup ke apa, saya boleh lagi cakap Tapi kalau abang-abang saya pun rasa kerdil tu nak menegur tu. Rasa kerdil, bayangkan nak berdakwah dengan orang luar, bukan main berdegur-degur Ustazah Nurliah ni. Tapi bila nak cerita pasal abang, pasal pakcik ke, pasal orang yang lebih tua daripada kita,
maka dia ada kaedah yang berlainan lah. Itu ada cara dia lah. Jadi dalam masa yang sama kita kena minta nasihat pada orang lain yang lebih dewasa untuk menasihati mereka pula. Bukan kita yang lebih muda ni lah. Sebab cakap-cakap orang muda macam saya ni, perasaan muda je ni, tiba-tiba kan, sebab saya adik kan, jadi saya lebih buat pendekatan setiap hari apabila kita kongsi rezeki, ataupun seminggu sekali kita kongsi rezeki. Contohnya hari Jumaat kita kongsi rezeki. Saya cuma niatkan setiap yang saya kongsikan tu, kalau hari Jumaat lah terutamanya, ya Allah, aku berniat kerana-Mu mudah-mudahan abangku, abang-abangku, anak-anak saudaraku, saudara maraku, seluruh keluargaku yang merokok ni semua ni, yang merokok semua ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada merokok tu alhamdulillah lah. Yang merokok ni, subhanallah, semuanya akan diberi nikmat untuk rasa nikmat pada rokok tu. Saya cakap macam tu. Tapi setakat ni ada kurang lah. Kalau dulu 3 kotak, sekarang dah tinggal sekotak. Kira kurang lah tu nikmat dia tu. Dia dah batuk-batuk, dia dah pening-pening, dia dah lambat sikit lah. Dia tak macam dulu. Kalau muda-muda tu, sikit-sikit merokok, sikit-sikit merokok kan. Tapi bila makin berusia, maka Allah dah kurangkan nikmat tu lah sebenarnya. Mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ada pemberhentian lah. Pemberhentian boleh lah ayatnya tu lah. Mudah-mudahan dia orang berhenti lah sebelum Allah tarik nyawanya. Sebab bila ada perkara haram ni masuk dalam tubuh badan kita, kita ni yang bau asap tu tak dikira sebagai berdosa. Tapi kalau membiarkan sahaja dan tak rasa benci dengan perbuatan dia, kita pun akan ditanya oleh Allah SWT. Macam tu sekali. Bukan tak ada kaitan ke Ustazah? Ada. Sebab dia duduk dengan kita. Dia keluarga kita. Kita kena, kalau tak boleh suruh dia berhenti, kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah berhentikanlah mereka daripada terus melakukan perkara haram. Ini perkara haram yang nyata tau tak? Merokok. Benda yang dia bukan dilarang tau. Dia dilarang merokok, dendanya 1,000. Dia bukan dilarang merokok tu sebab haram. Passive smoker. Mudah-mudahan lah Allah jaga kita semua lah. Tapi dalam masa yang sama, kita nasihatkanlah juga. Saya selalu share je video-video berkaitan dengan ceramah-ceramah ustaz apa semua ni. Tapi ceramah yang paling kelakar lah pasal rokok ni, sekejap selingan sikit petang-petang ni. Kalau ibu-ibu pernah dengar, bonda memang tak suka perokok. Tak ada siapa yang suka bonda. Kat dunia ni tak ada siapa yang suka perokok ni sebenarnya. Tapi oleh kerana dia keluarga kita tak boleh nak tak suka sangat lah. Kita masih meraihkan dia. Tetapi kita doa lah supaya mereka akhirnya tak ada nikmat dengan rokok tu. Ibu-ibu pergi cari satu ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Dia cerita pada budak-budak asrama. Ustaz nak tanya, Ustaz Abdullah tanya. Rokok haram ke tidak? Orang budak-budak lelaki sebut makruh. Tapi budak perempuan yang belakang, budak perempuan, budak apa? Haram. Lepas tu Ustaz kata apa? Yelah sebab kau tak merokok, sebab tu kau cakap haram. Yang cakap makruh ni sebab dia merokok. Ustaz cakap macam tu. Lepas tu Ustaz tanya. Ustaz tanya, boleh tak kita merokok tiba-tiba kita baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku merokok kerana Allah. Tak ada maknanya. Hukumnya haram. Tak adanya nak jual baca bismillah. Satu-satunya perkara kat dunia ni yang manusia dia tak baca bismillah. Tapi beberapa hari lepas saya dapat satu potongan video. Ada orang minum arak, dia orang baca bismillah. Maka ini adalah ujian yang besar di akhir zaman. Jadi kita nak marah pada siapa? Kita perkara begini jangan disebarkan. Kalau kita ada video begini, jangan keluarkan. Kita terus delete je. Tapi sebelum delete tu, doakan supaya mereka yang buat Allahu Akbar. Oh ya ke? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi perkara itu adalah perkara yang sepatutnya kita jangan sebar luaskan. Jangan. Kemudian bila sebar luaskan tu, orang Islam lah. Dia orang Islam. Sebab dia baca bismillah masa tu.
Jadi perkara itu kita jangan sebarkan keburukan orang. Sebab kita tak tahu nanti keburukan kita bila Allah akan uji pula, akan dibuka pula. Wal na'udzubillah min dzalik. Jadi berhati-hatilah dengan perkara dekat media sosial ni. Contoh lagi, kita kadang-kadang tak suka artis kan yang tak pakai tudung. Tapi kita sangat suka artis yang dah pakai tudung. Lepas tu kita buat perbandingan. Itu pun tak boleh sepatutnya. Yang seorang dah berhijrah. Yang seorang lagi ni tak berhijrah. Makin teruk kadang-kadang macam tu. Kita jangan nilai sebegitu. Sebab setiap manusia ni ujiannya berbeza. Jangan buat perbandingan. Kita lebih kepada mendoakan, betul Kak Amira? Kita mendoakan. Mendoakan untuk apa? Doa itu akan menjadi kita punya perlindungan nanti Kak. Kita dan keluarga kita. Jadi berhati-hatilah bila kita melihat orang lain berbuat dosa, kemudian tiba-tiba kita menyebarluaskannya, dan ini ada kaitan dengan larangan daripada Allah dan Rasulullah. Bila kita mengaku sebagai orang Islam, jangan sampai satu tahap bila orang buat dosa, kita membenci orangnya, kita kena tak suka apa yang dia buat silap tu dan yang haram tu saja. Sebab itu saya tak boleh benci abang saya. Benci abang saya. Dan tentu dia adalah darah daging saya. Saya kena sayang abang saya. Walaupun ada sedikit kekurangan pada dia. Tapi macam saya kata, perubahan tu sangat ketara bila kita berdoa pada Allah. Walaupun kita tak boleh cakap, bang berhenti lah. Belum berani lagi. Saya pun tak berani abang berhenti lah. Tapi saya selalu cakap dengan anak-anak saudara saya. Anak-anak ni lah, anak-anak kepada abang-abang saya. Tapi saya cakap kuat tu abang saya dengar. Abang saya dengar. Biasa abang saya dengar. Korang tahu tak benda ni haram? Oh, makcik boleh cakap kepada anak saudara. Tapi adik belum tentu boleh cakap kepada abang. Allahumma salli ala Muhammad. Ada pula cerita. Apa ni? Mentega terbang. Yang tu jangan isu kat sini lah. Itu tunggu Dr. Zulkifli Al-Bakri bagi ulasan. Kita jangan cakap apa-apa. Kita bukan orang yang berilmu untuk mengulas. Sebab dah tulis, saya cakap lah. Walaupun Ustaz Wadi Anwar dah bagi komen. Tapi dia tunggu fatwa. Macam mana keadaan tu. Tapi memang betul. Ada ciri-ciri bagaimana mereka ini melakukan perkara kemungkaran dengan apabila sengaja memberi pilihan nak pilih agama mana. Tu tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Kami belajar daripada dulu pun tak boleh. Dia tak boleh bagi pilihan kepada orang yang beragama Islam ni nak pilih agama mana. Tak boleh. Dia dekat agama Islam, dia kena stick dekat agama Islam. Dia tak boleh pilih agama lain. Susah hati. Sebab itu kena belajar tentang hukum hakam Allah ini dan berazam serta beriltizam. Bila dah belajar, susah macam mana pun, berat macam mana pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh menutup aurat. Saya nak tanya ibu-ibu lah. Yang hampir 70 lebih orang ni, subhanallah. Kan, dekat 80 orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan tergamak lah kan. Ini ujian akhir zaman kan. Mereka mencari alasan untuk mencari rezeki sebenarnya. Jadi kita pun tak boleh nak nilai macam mana tergamak ke tidak tergamak, dan itu ujian untuk mereka. Alhamdulillah Allah tak uji kita begitu. Syukur. Mudah-mudahan tidak diuji kepada kita dan keluarga dan seluruh yang berkaitan dengan kita insya-Allah. Jadi mereka yang diberi ujian begini, kitalah yang kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba untuk mendoakan mereka lah. Sebab kita tak kenal mereka. Mereka pun tak kenal kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor tanya merokok ke tak? Allahu Akbar. Ini semua ujian akhir zaman. Jadi saranan saya, bila kita melihat satu-satu kemungkaran, sebab itu kita bila pegang pada fiqh Islam ni, kita tengok adakah perkara itu adalah perkara yang diharamkan ataupun tidak. Kalau dia adalah perkara yang diharamkan dan perkara yang memang perkara yang perlu kita, maksudnya rasa tak suka dengan apa yang dia buat, bukan tak suka orangnya, bukan tak suka pada yang melakukannya, tapi ini satu perkara yang sangat sukar. Sedangkan para asatizah pun yang bercakap perkara-perkara baik, yang kadang-kadang buat kesilapan, habis kena ban. Ini ustaz dengan ustazah.
kata cerita pasal benci kepada perkara yang haram tu adalah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan, engkau jangan melihat apa maksudnya, jangan melihat, kita jangan, bukan, minta maaf, jangan membenci dengan orang yang buat perkara buruk tu, tapi bencilah segala apa yang perkara buruk yang dia lakukan, bukan orangnya, tetapi perkara buruk yang dia lakukan. Dia pernah buat dosa, ya, tetapi jangan direndahkannya. Yang merendahkan itu macam tadi tu kah, macam tadi kita cakap macam inilah contoh, dia ni tak ada ilmu ke, dia tak nak belajar ke, boleh jadi dia tak belajar, boleh jadi dia tak ada ilmu, sebab itu dia terima tawaran pekerjaan itu. Kalau dia ilmu pun mungkin dia faham, alah ni berlakon je, dia tak tahu hukum berlakon, melakukan perkara itu adalah haram dan berdosa dan boleh jatuh hukum kepada murtad, wal na'udzubillah min dzalik. Jadi ini semua kena dinilai dengan, bukan dengan akal saja, tapi dengan iman dan ilmu. Saya mengharapkan mereka yang dah mula belajar tentang fiqh ini dan buat revision balik semula ni, subhanallah, segala perkara yang diperintahkan oleh Allah memang nampak berat pada permulaan. Contoh solat. Kalau tak ya, ada orang nak solat tak? Tak nak. Semua orang malas nak solat. Yang bercakap ni pun kadang-kadang ada masanya pun ada rasa malas. Tapi bila kita tahu dan faham bahawa berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan perintah Allah, akhirnya sampaikan Rasulullah kata apa? Walaupun kamu terpaksa merangkak untuk pergi ke rumah Allah. Itu pergi ke rumah Allah tau. Dan akhirnya ada riwayat yang lain menceritakan, walaupun kamu terpaksa merangkak untuk tunduk dan rukuk dan sujud kepada Allah, kau orang sakit macam mana pun, kau orang tetap wajib solat. Apatah lagi kalau cuma banjir sahaja, tak sakit, tak apa, cuma tak ada tempat nak rukuk dan sujud secara proper, secara sempurna, tetapi masih ada lagi tempat untuk kita duduk. Dan ketika duduk itulah, kalau masuk waktu, kita tetap wajib solat, macam mana pun keadaan. Sesungguhnya, kita adalah antara umat yang sangat diberi kemudahan oleh Allah. Saya cakap tadi kan, daripada 4, kalau dalam keadaan darurat, contoh peperangan, contoh juga dalam musafir, contoh juga dalam keadaan banjir ni lah sekarang ni. Ni darurat ni, banjir ni, kira darurat. Maka ketika itu, boleh dia dijamakkan solatnya. Dan juga sebenarnya boleh dikasarkan dalam apa juga keadaan. Macam kita kat atas kapal terbang pun, kalau kita bermusafir, kita tetap kena solat. Dan ketika itu kita musafir, kita boleh jamak dan juga kasarkan. Semua itu adalah kemudahan yang ada dalam hukum fiqh ini, dan inilah yang wajib kita berazam dan beriltizam. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keimanan kita dan kita tak melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah selepas kita faham tentang sumber hukum ini, insya-Allah. So sekarang dah tahu ada 4 sumber hukum utama. Jangan lagi cakap kita hanya ada Al-Quran dengan Sunnah. Kita ada ijma' ulama, kita ada Al-Qiyas. Dan inilah perkara yang wajib kita pegang dan berazam untuk terus menetapkan keimanan kita dan taat kepada perintah Allah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ada soalan? So saya sambung sikit lagi. Tak ada. Silakan, sekiranya ada kemusykilan boleh tanya. Silakan kalau ada. Boleh naikkan sikit. Okey. Ustazah, berkenaan dengan rokok tu kan, di Saya. Malaysia ni saja yang difatwakan haram. Negara Rokok? lain? Sama, dia fatwa ni bukan fatwa Malaysia je. Fatwa ni fatwa dekat Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada majlis fatwa dunia ke tau, yang diketahui oleh Darul Ifta dekat Jamiatul Azhar dekat Mesir.
Nama dia Darul Ifta. Darul Ifta ni untuk semua fatwa dunia. Bukan Malaysia je. Seluruh dunia. Rokok memang haram. Rokok memang haram. Okay? Dia tak ada terkecuali dekat negara India ke, tak ada. Semua haram. Sebab ada satu Habib di Indonesia memang masih merokok. Tapi dia mengakulah dia merokok. Itu antara Saya tak sebut nama dia. Ya, saya pun tahu juga benda tu. Okey. Cerita pasal Habib ni, saya cerita pasal doktor saya. Masa saya belajar dekat Mesir, Universiti Al-Azhar tau. Dia adalah Syekhul Azhar sepatutnya. Tapi dia merokok. Masa mula-mula masuk dia merokok tu, kita orang pun macam, Syekh Azhar, maksudnya pencara Universiti Al-Azhar akan digelar Syekh Azhar tau sebenarnya. Jadi dia merokok. Lepas tu bila kita belajar, dan doktor tu pun cakap juga, dosa merokok ni antara aku dengan Allah. Okey lah. Bila dia cakap gitu, kita nak belajar tentang ilmunya yang sangat tinggi. Kemudian, kami belajar fiqh. Usul fiqh dengan dia. Bayangkan. Bukan fiqh ni. Usul fiqh. Usul fiqh ni, dia punya penambahan untuk kefahaman yang lebih tinggi tentang fiqh ni sebenarnya. Dia ada kaedah-kaedah fiqhiyah kat situ. Subhanallah. Jadi, masa tu, kami semua tenangkan hati, berlapang dada. Walaupun ada sahabat-sahabat saya yang kadang-kadang balik, apalah je. Lepas tu saya cakap macam ni je dengan dia orang. Kalau korang dok kutuk doktor ni, jangan sampai satu tahap nanti, korang tak lulus. Kalau periksa. Tapi nak tahu tak cerita? Saya yang tak lulus. Saya yang tak lulus madah dia. Tapi kerana tak lulus tu, saya dapat 2 kali pergi Mesir. 2 kali pergi Universiti Al-Azhar tu untuk mengulang. Dan rupa-rupanya dengan tak lulus tu, saya lebih faham. Dan saya lebih diberikan hikmah apabila diberikan ujian oleh Allah SWT. Orang semua cakap macam gini, Kak, engkau dulu kan yang ajar kita, macam mana kau yang tak lulus exam? Orang yang belajar dengan saya lulus exam, saya yang buat kelas, saya yang tak lulus exam masa tu, Masya Allah. Tapi ni family saya tak tahu ni. Harap-harap tak ada yang dengar lah family saya ni. Sebab kalau dia tahu saya tak lulus exam masa tu, memang kena jentik jugalah sebenarnya kan. So, Ustazah nangis tak lulus periksa. tapi bukan tak lulus periksa, Kak Ajar. Dia macam ni. Dekat Universiti Al-Azhar, kalau dua mata pelajaran tak lulus, dia boleh bawa pergi ke depan. Sebab itu saya periksa lagi sekali. Jadi, saya hafal masa tu lebih banyak daripada junior saya, adik-adik saya. Tapi saya yang tak lulus. Jadi, saya belajar sesuatu apa? Allah nak suruh kita betul-betul faham, kita betul-betul ingat apa yang kau belajar, apa yang kau mengajar, apa yang kau betul-betul repeat tu tak semestinya dia adalah perkara yang buruk, tetapi repeat yang kali itu pula, masa tu membuatkan saya lebih faham, membuatkan saya tahu dan saya hafal betul-betul apa yang saya kongsilah dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Alhamdulillah. Jadi itu satu kelebihan pada saya lah. Kelebihan saya dapat 2 kali pergi Mesir pada waktu tu. Subhanallah. Orang lain tak dapat. Orang lain dapat sekali je, saya 2 kali pergi balik macam tu kan. Kan Allah bagi izin. Jadi bukanlah berbangga dengan tak lulusnya tu. Mula-mula kita pun sedih. Kenapa aku boleh tak lulus sedangkan aku yang mengajar pada waktu tu? Macam sekarang lah, kalau tiba-tiba ibu-ibu ni periksa, tiba-tiba saya masuk periksa sekali, saya tak lulus. Kenapa Allah nak uji saya tak lulus? Subhanallah. Sedangkan saya yang mengajar. Saya yang lebih faham pada waktu tu. Tapi ujian Allah ni, dia tak kira kau faham ke, kau tak faham ke, kau guru ke, kau anak murid ke. Semua perkara tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah dengan izin Allah. Jadi kalau Allah izin kata kau boleh lulus, kau lulus. Akhirnya saya lulus lah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah berjaya lah. Kalau tak boleh lah saya nak mengajar macam ni sampai sekarang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semuanya adalah daripada perancangan Allah, betul lah. Dan saya memang cakap dengan diri saya sebenarnya masa saya balik Malaysia lepas exam tu, saya kata saya nak patah balik pergi Mesir. Allah makbul kan. Tu yang tak lulus tu. 2 madah. Jadi orang semua pelik. Macam mana kakak ni yang ajar, dia pula yang tak lulus. Tapi itulah hikmah daripada perkara yang bila kita belajar ni, Allah bagi kita belajar lebih daripada sekali.
lebih daripada 2 kali, lebih daripada 3 kali. Alhamdulillah untuk pengulangan kelas ni je saja. Gemendur Iman ini adalah kelas yang kalau tak silap saya, kelas yang ke-6 ke yang ke-7 lah. Yang untuk pelajaran fiqah ni. Dan maksudnya saya dah mengulang lebih daripada 6, 7, 8 kali. Kalau masuk belajar memang banyak kali lah. Buat apa nak ulang-ulang banyak-banyak kali? Tapi ada hadis Nabi. Dengar baik-baik. Mengulang ilmu itu, mafhum hadis adalah mengingati Allah. Itu dikira zikrullah. Jadi bersyukurlah kalau ada dalam kelas ni yang sebenarnya pun dah belajar. Ada sahabat-sahabat saya ni yang masuk ni petang ni, dia dah belajar dah. Berapa banyak kali dah dengar perkara ni. Zikrullah. Dia dikira sebagai zikrullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Jadi beruntunglah pada saya lah beruntung sekarang ni. Kerana Allah izin saya untuk mengulang-ulang dan mengulang dan mengulang. Dengan mengulang ilmu itu, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah bagi saya ingat Allah lebih baik dan lebih banyak daripada sebelumnya, insya-Allah. Okey, untuk akhirnya untuk petang ni, akhirnya Islam yang hakikat itu ialah taat dan melakukan segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 2 syarat. Dia kena patuh dan redha. Patuh dan redha ini ada dalam Al-Quran dalilnya. Pernah dengar perkataan pernah dengar ayat Al-Quran berkaitan dengan sami'na wa ata'na. Pernah. Sami'na itu adalah Dengar. Dia dengar. kita dengar kan? Ya. Dengar. Dengar itu mesti ada dalam hati wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bila kita dengar, Allah bagi izin kita dengar, maka sesungguhnya Allah tidak kita izin dengan apa saja perintah daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Sebab itu, segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita kena selalu cakap, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, ya Allah. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang kami dengar ini dan yang kami taat ini, Allah tidak akan hilangkan. Allah tak hilangkan. Kalau lupa, itu perkara normal biasa. Tetapi jangan hilang. Kerana bila dia ada dalam diri kita dan faham tentang segala perintah Allah dan segala apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan jaga kita. Besok di hari akhirat, kita akan dapat menjawab segala persoalan apa yang telah diberikan kepada kita. Contoh hari ini kita ada teknologi yang canggih. Kita ada handphone. Apa korang buat dengan handphone? Kita ada kereta. Apa kita buat dengan kereta kita? Allahumma salli ala Muhammad. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Itu cerita tentang Islam hakikat. Kita dengar apa daripada Allah, kita dengar apa daripada Rasulullah, kita dengar apa ahli ulama cakap, kita dengar apa yang dikiaskan, kita dengar dan kita taat. Kita taat. Dan itulah yang akan menjadi titik tolak kita, yang akan diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman itu dalam tauhid, tahu tak? Bukan dalam fiqh. Tetapi belajar tentang iman, kena belajar apa yang diperintahkan dengan Allah. Dia tak boleh belajar apa yang diperintahkan oleh Allah tapi tidak beriman. Pun tak boleh. Dia kena sama-sama ada. Kena ada iman, kena ada perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebab solat itu menambah iman. Siapa yang tinggal solat, dia kurangkan iman. Contoh gitulah. Tapi, nak jadi orang yang benar-benar beriman dan juga beramal soleh, dia kena ada akhlak yang baik. Sebab itu kena ada ilmu tasawuf. Kita kena percaya kepada Allah tu satu yang paling utama. Kemudian kita ikut apa yang Nabi bawa. Akhirnya, kita berkelakuan baik, bahasa mudahnya, untuk taat kepada Allah. Kalau tak ada kelakuan baik, tak ada akhlak yang baik, kita tak akan beriman. Kita tak akan taat kepada Allah sebenarnya. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya, hukum yang kita belajar selepas ini insya-Allah, hampir 6 jilid ni, semuanya tidak akan berubah. Tidak akan bertukar dengan perubahan waktu atau perubahan zaman. Yang berubah adalah manusia. Hatinya
imannya, takwanya, akhlaknya. Mudah-mudahan kita dalam golongan yang apabila bertukarlah masa, bertukarlah zaman. Tapi kita punya masa ni tak lama. Umat Nabi Muhammad ni hawali sittin wa ila sab'in umurnya. Umat Nabi Muhammad ni umur dia 60 hingga 70 je. Kalau yang lebih daripada 70 tu dia dapat subsidi banyak dah tu daripada Allah. Subsidi perkataannya. Subsidize. Subsidi daripada Allah. Lama banyak sangat dah Allah bagi dah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sesungguhnya mudah-mudahan Allah menetapkanlah keimanan dan ketakwaan kita. Subhanallah. Juga akhlak kita akan menjadi lebih baik bila makin banyak kita faham tentang perintah Allah ini. InsyaAllah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada admin Amin ya Allah, amin. yang bersama. Mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan berterusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar. Dia kena ada belajar. Belajar paling tinggi lah. Paling tinggi dan paling sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang amat-amat diperlukan dalam kehidupan kita sekarang ni. Dan akhirnya bila kita belajar, kita akan faham. Bila kita faham, kita akan beramal. Bila kita beramal, kita akan berakhlak baik, insyaAllah. Kalau ada lupa, kalau ada khilaf, kalau ada lalai, kalau ada ilmu, insyaAllah Allah akan bagi kita balik kembali kepada Allah dengan lebih mudah. Tanpa Allah lupa dan biarkan kita. Sebenarnya kita je yang banyak lupa. Mudah-mudahan Allah tak lupa kita lah. InsyaAllah. Itu paling penting. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada admin pada petang ni, Kak Azrina juga, Kak Amira, juga seluruh soft sahabat keluarga besar Gema Nur Iman ini yang ikut masa saya ni, alhamdulillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan berterusan dan terima kasih kerana yalah, alhamdulillah tak di cancel kelas, ganti kelas lah kan. Itu adalah satu kebaikan yang besar. Mudah-mudahan untuk majlis ilmu esok malam akan diberi kemudahan keseluruhannya, insyaAllah. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan semula kepada Kak Amira untuk sesi apa saja yang ingin dikongsikan sebelum saya tutup nanti, insyaAllah. Silakan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira. Ustazah. Moga kita mendapat sesuatu lah hari ni. Bertambah ilmu, pengetahuan, fahaman. Dengan pulangan mudah-mudahan ada kebaikan. Allah tambah kefahaman kita selain daripada ia menjadi zikrullah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah istiqomah dengan majlis ilmu. Bukan semua orang dapat duduk dalam majlis ilmu, tapi ini adalah pilihan daripada Allah, Masya Allah. Izinkan saya buat hebahan kuliah hari ini, Sarah. Pada pukul 8 malam ini, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan 9.15 malam, kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Juga satu lagi hebahan untuk besok, insyaAllah. Sahabat Ustazah juga. Ni. Sepatutnya kuliah Ustazah besok isyak kan, tapi kita gantikan hari ini. Sebabnya esok kita ada kuliah khas maghrib bersama dengan Ustaz Ilin Aminin pada pukul 8.10 malam dengan tajuk yang sangat menarik, Syakban yang diberkati. Jadi terus ikutilah kuliah-kuliah yang disediakan oleh Gema Nur Iman, insyaAllah. Jadi dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Jadi sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tahaffuzana wa qira'atana wa tilawatana
برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما تبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك التي ومسجد النبوي في هذه رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amira dan semua.